Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita nak sambung balik kitab kita ni Sahih Fadhil Amal. Kita masuk dalam bab dia keutamaan berjaga di medan jihad fi sabilillah. Berjaga malam ke berjaga untuk jaga ketenteraan kita, pokok kita, maka besar pahalanya. Ada orang yang mati dalam keadaan siaga. Orang yang mati dalam keadaan yang bersiap siaga untuk perang ni, maka dia ada satu pahala fisabilillah yang besar. Allah Ta'ala firman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, wahai orang beriman, bersabarlah kamu, isbiruna, dan kuatlah kesabaranmu, wasabiru, dan tetap siagalah, bersiap siaga di perbatasan negerimu. Warabitu, rabit ya, ribak, jaga perbatasan negeri ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah pada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Surah Imran ayat 2. Hadis kena atas yang berdoa. Okey ya, hadis kena atas yang berdoa Muslim rahimahullah. Hadis Sahih Muslim tu nombor 1913 meriwayatkan. An Salman qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa imma tajara 'alaihi 'amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya 'alaihi rizquhu wa aminal fattan wa fi riwayat at-Tirmidzi wal Baghawi ribatu yaumin wa lailatin fi sabilillah. Jadi Salman radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjaga di batasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan penuh yang disertai solat malam. Jaga satu malam saja dia, sehari semalam kita jaga batas riba. Ya, riba ni panggil dia. Riba tu yaumin walailatin. Riba ni jaga sempadan lah. Maksudnya kuasa tu mudah diserang oleh musuh dia. Sepadan perintah ni Syria ke apa kata Palestin ke. Sepadan ni biasa mudah berlaku peperangan, mudah tembok menembok dah. Jadi risiko tinggi. Siapa yang berjaga di perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan penuh. Tak berhenti puasa 30 hari puasa terik, dia disertai solat malam. Bukan puasa saja, semuanya malam penjaga dah. Tapi besar lagi pahala daripada jaga perbatasan negeri kerana risiko tinggi, dan dia jaga keamanan seluruh umat Islam yang lain untuk beribadah. Jika ia meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir kepada apa yang telah dikerjakannya. Dilimpahkan rezekinya dan terhindar dari gangguan syaitan. Dalam riwayat Tirmizi, berjaga di perbatasan fisabilillah sehari semalam, gitulah. Begitu pula riwayat At-Tahawi, hadisnya sahih. Jadi kalau mati, dia boleh rezeki berlimpah ruah dan dihindar dari gangguan syaitan. Kalau dia mengalir lah pahala dia lah. Pahala terus mengalir, limpah rezeki mungkin di kubur ke apalah. Tahu lah gangguan syaitan tu dari kubur gangguan dia. Tapi yang penting dia beli pahala yang besar lah, berterusan pahala dia kerana dia telah menjaga kebajikan Islam lain, sehingga orang lain tidak terganggu oleh, tidak terhalang oleh musuh Islam. Atraf ni hadis yang sama boleh rujuk pada hadis Tirmizi 1665, An-Nasa'i jilid 6 muka 39, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah jilid 10 muka 332, At-Tabrani jilid 6 nombor 9138. Hadis ini disebutkan oleh Ibn Abi Hatim dalam Al-Ilal jilid 1 muka 340. Sementara Abu Zur'ah menilainya sebagai sahih. Okey, kita tengok pula hadis seterusnya. Hadis ke-603, Imam Bukhari rahimahullah, nombor 2892 meriwayatkan. An Sahl bin Sa'd As-Sa'di radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya ma 'alaiha war rawhatu yaruhuha al-'abdu fi sabilillah aw al-ghadabatu khairun minad dunya ma 'alaiha. Dari Sahl bin Sa'd As-Sa'di radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjaga di perbatasan fi sabilillah sehari adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat cambuk salah seorang dari kalian yang ada di syurga lebih baik daripada dunia dan segala isinya.
Dia cepat cabut dia nak bedah kodo ke apa dah ni yang untuk orang perjam dulu dah. Jadi pahala dia akan berterus bila ia kena ganti dengan di akhirat lah dah. Tempat cambuk, tempat letak dah. Dan keluar siang hari atau pagi hari yang tempuh seorang hamba dalam jihad fi sabilillah lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis sahih. Hadis ni hadis riwayat Bukhari. Kita pergi keluar pagi hari, siang hari atau pagi hari untuk jihad fi sabilillah lebih baik daripada dunia sekali isinya dah. Pasal pahalanya besar Allah gantikan di hari esok. Itu hadis Bukhari. Atraf tempat lain ada pada hadis Tirmizi 1964. Hadis ini juga di takhrij ini dikeluarkan telah disebutkan. Takhrijnya ada keluar hadis ni macam mana tu hadis ni telah disebutkan secara singkat dalam bab fadlul wudu war rawah, keutamaan keluar pada pagi ataupun siang hari. Di hadis ni artinya apa? Ibnu Abi Asim dalam Al-Jihad nombor 2906 meriwayatkan Lil Irbad bin Sariyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu 'amalin yanqati'u 'an sahibihi idza mata illa murabit fi sabilillah fa innahu yunamma lahu 'amalahu wa yujza 'alaihi rizqahu ila yaumil hisab. Dari Al-Irbad bin Sariyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan ibadat akan terputus jika yang melakukannya meninggal, kecuali orang yang berjaga di perbatasan fi sabilillah. Kerana amalnya akan terus berkembang dan mendatangkan rezeki hinggalah hari kiamat bertambah-tambah. Amal dia bertambah sebab apa? Sebab dia penyebab kepada keselamatan Islam lain. Sehingga orang Islam lain aman, sehingga orang Islam boleh beribadah, boleh melaksanakan tuntutan cari rezeki gapo dah, sehingga kan dia dapat rezeki, soleh dapat rezeki hingga hari kiamat bertambah-tambah berkala dia menuju hari akhirat. Ada ni Hasan dalam kitab Ibnu Asim dalam Jihad. Hadis yang sama kita tengok pada hadis At-Tabrani jilid 18 nombor 941. Hadis kena terima Abu Daud rahimahullah nombor 2500 meriwayatkan an Fadalah bin Ubaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul mayyiti yukhtamu ala 'amalihi illa al-murabit fa innahu yanmu lahu 'amaluhu ila yaumil qiyamati wa yu'ammanu min fattanil qabr. Dari Fadalah bin Ubaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang meninggal dunia akan ditutup amalnya, berhentilah amal dia, kecuali al-murabit, ini orang yang berjaga di perbatasan fisabilillah. Sempadan ni mudah jadi perang, jadi risiko tinggi untuk jaga keselamatan negara Islam dan orang Islam lain. Kerana amalnya akan terus berkembang hingga hari kiamat, bukan sikit berganda-ganda, dan akan dihindarkan dari fitnah kubur. Jadi ujian kubur tu dia terlepas. Hadis sahih dari Bukhari. Ini hadis riwayat Abu Daud lah. Abu Daud. Jadi bertambah pahala itu tak berhenti-berhenti, bertambah-tambah dia. Sebab dia penyebab kepada keselamatan Islam yang lain untuk beribadah, untuk melaksanakan kehidupan masing-masing. Atraf hadis yang sama kita merujuk pada hadis Tirmizi 1901, Ahmad jilid 6 muka 160, Al-Hakim jilid 2 muka 179 dan 144, Ibn Hibban 1904 dalam Mawarid, At-Tabrani 1982 dan At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar jilid 3 muka 102. Hadis ini dan hadis Salman sebelumnya sebagai dalil bahawa berjaga di perbatasan untuk jihad fi sabilillah adalah amalan yang paling utama dah, di mana pahalanya akan tetap mengalir berterusan setelah ia mati pun pahala tak berhenti-henti dah. Sementara hadis Abu Hurairah yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatun jariyatun aw ilmun yantafa bihi aw waladun salihun yad'u lahu." Jika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah semua amalannya, berhentilah amal pahala amalannya. Amalan ketiga akan berterusan. Sedekah jariah, sedekah yang orang guna sama berjalan, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Maka sesungguhnya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, semuanya itu akan hilang dengan habisnya sedekah. Kalau selain gini, semua itu akan hilang dengan habisnya sedekah, hilangnya ilmu dan matinya anak soleh.
Namun menjaga perbatasan di jalan Allah ini pahalanya akan dilipat gandakan hingga hari kiamat pun tak berhenti. Kerana tidak ada makna berkembang selain berlipat ganda, maka pahalanya tidak akan berhenti dengan sebab apapun. Sebenarnya akan tetap menjadi kurnia Allah hinggalah hari kiamat datang. Inilah komentar Al-Qurtubi dan tafsirnya surah Al-Imran ayat 2. Beginilah keadaannya. Kalau dia jaga batas ni, dia jaga keselamatan. Orang nak mengaji pun sebab dia lah. Orang boleh semaya, boleh masjid, buat gapo dah. Jadi dia penyebab kepada semua kebaikan yang berlaku dalam negara tersebut kerana penjagaan keamanan di perbatasan negeri dah. Pasal kuasa tu kuasa risiko. Kalau pergi kat situ dulu, pergi dulu je. Lepas tadi dia risiko tinggi lah. Kalau kalah kat habis orang Islam lah. Jadi dia lah penyebab kepada keselamatan orang Islam lah. Lepas tu dia berkembang lah. Ilmu berfaat tu kalau kita amal ilmu dia hilang lah. Sedekah jariah kalau buat masjid, kalau masjid tu roboh kau tak guna dah, hilang lah pahala tu sekat tu. Okey, sekat tu lah berhentinya pahala tu. Anak soleh doa apa kan anak soleh tu berhenti tak doa kau mati kau ke apa. Anak soleh tu berhenti juga dah. Jadi menjaga perbatasan negeri ni fisabilillah jihad ni jauh lebih besar kan dia penyebab kepada semua kebaikan berlaku dalam kalangan orang Islam dalam negara tersebut, negara Islam tersebut dah. Penulis berkata hadis ini memiliki berapa syahid, berapa sokongan dari segi sahabat perawinya telah saya sebutkan di sana. Catatan dalam hal ini ada syarat kedua, iaitu jika orang tersebut mati dalam keadaan tetap menjaga perbatasan jalan Allah. Artinya ia meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Itu poin pentingnya dah. Mati dalam kebaikan, mati dalam jaga selain buat amal soleh lah. Amal soleh pula kesan yang besar kepada masyarakat Islam, pada orang Islam, pada agama, pada perjuangan Islam. Kita pergi pada hadis 666 Imam Ibn Majah rahimahullah nombor 2767. Diriwayatkan an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata murabitan fi sabilillah ajra 'alaihi ajru 'amalihi as-salih alladhi kana ya'malu wa ajra 'alaihi rizqahu wa amina min al-fattan. Wa ba'athahu Allah yaumil qiyamati amina minal faz'. Dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menjaga perbatasan di jalan Allah, jaga sempadan ni nak daripada serangan musuh kan. Berarti ia telah melanggengkan pahala amal sedekahnya. Dia meneruskan. Melanggengkan maksudnya menistiqamah, berteruskan pahala. Amalan pahala soleh dia kerjakan. Tak berhentilah. Limpahkan rezekinya kepadanya, aman dari fitnah. Dan Allah akan membangkitkannya dan keadaan aman dari ketakutan. Betul. Berteruskan pahala amal soleh yang dikerjakan, dilimpahkan rezeki kepadanya. Dia kubur beli rezeki, aman daripada fitnah. Fitnah kubur, fitnah azab ujian lah. Dan Allah akan membangkitkannya dalam keadaan aman dari ketakutan. Bangun pada masa saya, seesok orang lain kecil perut takut, dia relax dah. Hadis hasan. Hadis ni hadis riwayat Ibn Majah. Atrah hadis kita boleh cek hadis tempat lain. Hadis riwayat Al-Bazzar nombor 1035 zawaid dari dia tambahan dari hadis Abu Hurairah dan Uthman. Dalam sanad Ibn Majah terdapat Ma'bad bin Abdullah bin Hisham. Ma'bad bin Abdullah bin Hisham ayahnya Zuhrah. Ia adalah perawi yang makbul. Akan tapi riwayat ini disertai dukung riwayat lain dalam Musnad Al-Bazzar dengan perawi yang makbul yang boleh terima yang lain lah. Juga ada syahid, ada penguat lain dalam Musnad Imam Ahmad jilid 2 Musnad 4 tempat. Lihat Ibnu Abi Syaibah jilid 5 Musnad 37, Ilhatul Awliya karya Ibnu Abu Naim. Al-Asbahani dalam tubuh kitab ini terdapat berapa jalur lagi bagi hadis Abu Hurairah. Gitulah, ini maksudnya sokong-nyokong bolehlah jadi hasan. Ya, kita memang berjaga jalan Allah, berjaga untuk berjihad berperang jalan Allah SWT ni. Hadis kenatan 7 Imam Nasa'i rahimahullah jilid ke-6 Qusay 15 meriwayatkan An Abi Raihanah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hurrimat 'ainun 'alan nari sahirat fi sabilillah. Dari Abu Raihanah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mata yang bergadang di jalan Allah. Jaga mana bergadang ni tak tidurlah malam dah. Di jalan Allah kerana jaga ni takut orang serai tiba-tiba. Diharam ke atasnya api neraka, hadis sahih. Hadis riwayat Nasa'i ni. Atrah tempat lain hadis ni boleh tengok pada hadis riwayat Ahmad jilid 4 muka surat 34 hingga 15, Ad-Darimi jilid 2 muka surat 23.
Al-Hakim jilid 2 muka surat 3, Al-Bahaqi jilid 9 muka surat 49, dan Al-Bukhari dalam Tarikh jilid 2 muka surat 2 nepak dah. Dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid 2 muka surat 28. Akan tapi Muhammad bin Shumair, perawi dia adalah perawi yang makbul, boleh terima. Tak kagak mana lah. Bolehlah terima sikit-sikit dah. Dan orang ini juga memiliki syahid sokongan dari hadis Ibnu Abbas secara marfu'. Ada sokongan lagi sahabat lain. Ni sahabat nama Abu Hurairah, ni sahabat Ibnu Abbas pula sokong secara marfu' sampai kepada Nabi. Nah hadis tu. Yang berbunyi dua mata tidak disentuh oleh neraka. Bunyi hadis tu lafaz lain sikit, maknanya hampir samalah. Sanadnya hasan insya-Allah. Jadi sokong menyokonglah dah hadis ni. Dikeluarkan oleh Tirmizi 1936. Ada syahid yang lain, sokongan hadis yang lain dari segi sahabat, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, sahabat lain pula Anas, yang sama dengan hadis Ibnu Abbas tersebut dalam riwayat Abu Ya'la 4346 dan lainnya. Hadis ini hasan seperti akan disebutkan. Jadi sokong mereka jadi kuatlah. Hadis yang sahih tadi kerana kuat sokongannya. Okey, hadis kena pendapat Imam Tirmizi rahimahullah nombor 1939 meriwayatkan. Ani bin Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aynani la tamassuhuma an-naru aynun bakat min khasyatillahi wa aynun batat tahrusu fi sabilillah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis kerana takutkan pada Allah SWT, dan mata yang semalaman berjaga dengan Allah. Hadis hasan. Tadi mata tak sentuh, api neraka tak boleh sentuh. Itu pertama, mati tiuk takut, menangis kerana takut pada Allah. Dan yang kedua, mata yang semalaman jaga jalan Allah ni, jagalah takut surai ke apa orang, bersiaga ni. Bahayalah, jadi benda tu risiko tinggi dan pahala yang besar dah. Dalam sanadnya terdapat Syu'aib bin Zuraik, adalah perawi yang saduk yukhti. Ada dia ni boleh terima lah, ada betul tak jenis jin tak pelawak, tapi kerek buat salah yukhti. Sebagaimana dalam taqrib at-tahzib lah Ibn Hajar sekalian ni. Akan tapi yang rajih tentang perawi, ini adalah perawi yang lemah. Sebagaimana dalam at-tahzib at-tahzib lah Ibn Hajar sekalian. Namun ia memiliki syahid sokongan lain dari hadis Anas dalam Musnad Abu Ya'la 4346. Dari Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid 7 muka surat 19 sebagaimana disebutkan terdahulu. Jadi hadis ini hasan, hadis ini baiklah, hasan dah. Al-Manawi dalam Fathul Qadir syarah Jami' as-Saghir dah Fathul Qadir ni. Manawi jilid 4 muka surat 38 berkata, At-Tibi berkata, kalimat mata yang menangis merupakan kinayah, merupakan kiasan untuk orang alim yang ahli ibadah. Ada alim dan ahli ibadah tu mata menangis dan bermujahadah melawan nafsunya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ulama betul yang akan takut. Bukan ulama kata boleh bohong kerana maslahat laga apa dah. Ulama yang suka menunggang agama, bukan. Ulama yang takut kepada Allah, yang takut menunggang agama dah. Jadi orang ni dah. Pertama ahli ibadah. Hak mata menangis tu maksudnya bukan orang ibadah saja, dia kena ada ilmu, ada ulama yang menangis. Baru ia dah. Di mana membatasi rasa takut hanya pada mereka ulama dan tidak melampaui mereka. Jadi kalau bukan ulama, jangan harap lagi lah. Takut dia menangis tu betul lagi tu. Bid'ah ke apa. Jadi kita nak pada orang alim yang menangis, ulama yang menangis. Dengan demikian ada afiliasi bagi dua mata ini, ada kesamaan lah. Itu mata seorang mujahid yang berperang melawan hawa nafsunya dan syaitan, serta orang berjihad melawan orang kafir dah. Jadi dua-dua tu mujahid juga dah. Mujahid beribadah berdasarkan ilmu, takut pada Allah, melawan nafsu dan syaitan, dan satu lagi berjihad, mujahid juga melawan orang kaum kafir untuk menegakkan agama, untuk memberlangsungkan Islam dan perjuangan Islam dalam masyarakat Islam. Hadis kena atas 9. Abu Daud rahimahullah nombor 2501 mengatakan, An Sahl bin Al-Hanzaliyah annahum saru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma Hunain fa'atana bus-sayra hatta kanat 'ashiyatan fahadartu as-salata 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun farisan faqala ya Rasulullah inni intalaqtu baina aydikum hatta tana'tu jabal kadza wa kadza فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بزعنهم ونعمهم وشائهم
ijtama'u ila Hunain fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala tilka ghanimatul muslimin qadan insyaallah thumma qala man yahrusuna al-lailata qala Anas bin Abi Marsad al-Ghanawi ana ya Rasulullah qala farakiba farsan lahu faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في عداه ولا نغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم قالوا يا رسول الله ما أسسناه فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في على هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. Risal bin Al-Hanzaliyah. Mereka ni sahabat. Ni hadis riwayat apa? Panjang hadis ni nak. Hadis riwayat Abu Daud dah. Nombor 2501. Risal bin Al-Hanzaliyah. Mereka sahabat berjalan bersama Rasulullah SAW pada peperangan Hunain. Mereka berjalan cepat hingga debu-debu berterbangan pergi Hunain ni nak. Hingga petang hari dan masuk waktu solat. Lalu datang seorang lelaki pasukan berkuda. Wahai Rasulullah, aku pergi dari rombongan ini hingga aku menaiki gunung ini dan ini. Ternyata aku berada di kabilah Hawazin. Mereka dalam jumlah yang besar dengan membawa domba, unta dan kambing tanpa satu pun tersisa. Mereka berkumpul di Hunain. Rasulullah SAW tersenyum bersabda, semua itu akan menjadi ghanimah kaum muslimin besok insya-Allah. Insya-Allah, dia berkata tak. Kemudian bila bertanya, siapakah yang ingin berjaga mana ini? Anas bin Abi Marsad al-Ghanawi berkata, jaga mana lah, nak jaga Islam, tentera Islam. Soalnya wahai Rasulullah, beliau bersabda, naikilah kudamu. Maka ia menaiki kudanya lalu mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, pergilah ke celah gunung itu hingga kamu berada di atasnya. Jangan sampai kita diserang dari arahmu. Keesokan harinya Rasulullah masuk tempat solatnya lalu solat 2 rakaat. Kemudian bertanya, apakah kalian melihat penunggang kuda kalian? Anas bin Abi Marsad. Para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Lalu iqamah dikumandangkan Rasulullah solat dan menoleh ke arah celah gunung. Setelah selesai dilaksanakan, beliau bersabda, bergembiralah penunggang kuda kalian telah datang. Kami melihat ke arah pepohonan dan celah gunung. Ternyata Anas bin Abi Marsad terlihat datang mendekat hingga akhirnya berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Anas bin Abi Marsad dah. Ia mengucapkan salam dan berkata, saya telah berangkat menuju puncak celah gunung seperti yang engkau perintahkan. Setelah pagi aku pergi ke 2 celah gunung dan aku tidak melihat seorang pun. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah semalam kamu sempat turun gunung? Dia menjawab, tidak, kecuali untuk salat dan buang hajat saja. Rasulullah bersabda, kamu telah melaksanakan suatu amalan yang mengharuskan kamu masuk syurga. Maka tidak ada dosa untukmu jika kamu tidak melakukan apa-apa setelah ini. Hadis sahih. Nabi berjamin mu ni buat satu amal ni menyebabkan wajib masuk syurga dah. Itu jaga celah. Jaga celah, itulah jaga tentera Islam, jaga takut orang Islam, orang kafir suruh kot tu. Jaga jadi spy, jadi apa kita kata dah bahayalah. Kena je dulu, nak mati dulu. Jadi lepas ni tak ada dosa mudah. Muak gapo lepas ni pun dah. Mungkin maksud dia buat dosa gapo mudah diampunkan Allah lah kerana jasa yang sangat besar. Hadis sahih. Ini hadis riwayat hadis riwayat Abu Daud. Nombor 501 hadis sahih. Okey, tempat lain yang kita boleh cek ada ni hadis An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, As-Siyar Al-Alam Nuwala sebagaimana dalam Tuhfatul Asyraf jilid 4 Musab sebagaimana
Al-Hakim di 2 muka salah 3 hingga 4 serta Al-Baqi di 9 muka surat 149. Hadis 170. Hadis 170. Hadis 170 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2805 berikan. An Aisyah radhiyallahu anha taqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sahira فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يأرسني الليلة إذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك ونام النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حتى سمعنا غطيته وفي رواية مسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi SAW ketika datang ke Madinah. Nabi datang ke Madinah bersabda, jika ada seorang lelaki di antara sahabatku orang soleh yang menjagaku pada malam ini. Nak suka jaga Nabi, dia pemimpin lah. Tiba-tiba kami mendengar suara senjata, maka beliau bertanya, siapa? Orang itu menjawab, saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nak jaga Nabi ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya datang untuk menjagamu. Kemudian Nabi SAW tidur dengan tenang. Dalam riwayat lain hingga kami mendengar suara dengkurnya. Dalam riwayat Muslim, maka Rasulullah mendoakannya kemudian tidur. Hadis sahih. Sa'ad bin Abi Waqqas jagalah, naga pemimpin, jaga Islam, jaga agama. Dalam belakang tu nak jaga perjuangan Islam. Ini hadis riwayat Bukhari. Atrah tempat lain hadanya pada hadis Muslim 2410 dan At-Tirmizi 3336. Riwayatnya sama seperti redaksi Muslim, iaitu maka Nabi SAW mendoakannya kemudian tidur. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra dan Tuhfatul Ashraf jilid 11 muka surat 449. Semuanya dari beberapa jalan yang bermuara kepada Yahya bin Sa'id. Madar dia tempat berpusing. Sumber ya pada satu Yahya bin Sa'id ni. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 6 muka surat 6 berkata, dalam hadis ini terdapat pujian kepada orang yang mau berbuat baik serta menamai orang soleh. Ada orang buat baik jaga Nabi ke apa tahu baiklah soleh. Jadi bukanlah semata-mata kerana orang itu semaya ke apa dak. Orang jaga keselamatan orang Islam pun satu amalan soleh besar. Gitulah. Polis berkata begitu pula doa Nabi SAW untuk Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas lah. Kerana jaga Nabi, kena jaga Islam lah. Jaga Nabi ni, jaga perjuangan Islam. Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2867 berikan an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa 'abdud dinari wa 'abdud dirhami wa 'abdul khamisah in 'utiya radiya wa in lam yu'ta sakhita ta'isa man takasa wa idza shika falan taqasa tuba li 'abdin akhidhin bi'inanin farisi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughbarratin qadamahu in kana fil hirasati wa in kana fis saqati in ista'zana lam yu'zal lahu wa in syafa'a lahu yushaffa'. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, celakalah hamba dinar. Dia hamba kepada dinar ni. Hamba dirham ada pada harta lah, dan hamba khamisah hamba pada pakaian. Nak jangok kereta besar ke apa ni. Bermewah. Jika ia diberi ia rela, tetapi jika tidak diberi ia marah. Tak beri harta ke apa ia marah. Celakalah dan tersungkurlah jika kakinya tertusuk diri, maka tidak ada yang dapat mengeluarkannya durilah. Berbahagialah bagi seorang hamba yang menarik tali kekang kudanya untuk jihad fisabilillah. Pergi kuda tali kekang, pergi tempat kuda lah. Dengan rambut kusut kerana lamanya perjalanan dan kaki berdebu lah. Pergi kan negara nak. Jika ia sebagai penjaga, ia menjalankan tugasnya nah. Jika tampak kepada bahagian belakang pasukan, ia menjalankan tugasnya. Jika ia meminta izin, pasti tidak diizinkan kerana penampilannya tidak semak, tidak nampak kaya lah. Jika dia meminta bantuan, maka tidak mesti diberikan bantuan, tapi dia ikhlas berjuang nah. Abu Abdullah berkata Israel dan Muhammad bin Juhadah tidak memarfu'kan, tidak menyampaikan hadis ini kepada Rasul hingga kepada Rasulullah dari Abu Husain. Ia berkata, celakalah sepertinya ia berdoa semoga Allah mencelakakan mereka dah.
Kata tuba. Ini dilengkapi dengan petrol atau bensin yang dapat dikutip. Truk ini dilengkapi dengan bensin atau Kata tuba. petrol yang dapat dikutip. Kata tuba diambil dari segala sesuatu yang baik. Tuba dah. Asalnya dengan huruf ya, tiba. Asalnya dah. Tiba asal jadi tuba. Kemudian diganti dengan huruf waw, tuba asal katanya ya tibu. Soalnya tuba ni berbahagialah ada tuba ni. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Dah. Atraf dia tempat lain yang boleh cek pada hadis Ibnu Majah 4136. Tetapi ia meningkat hanya dengan menyebutkan kalimah pertama dari hadis celakalah hamba dinar hingga hamba khamisah. Hamba pakaian. Baju lah khamis. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari jilid 6 muka 7 berkata, Abu Nu'aim meriwayatkan hadis ini secara mausul secara bersambung sanadnya hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Abu Muslim Al-Kajji dan lain-lainnya. Dari Ammar bin Marzuq. Abu Nu'aim berkata Ammar bin Marzuq termasuk gurunya Imam Bukhari. Ammar bin Marzuq ni guru pada Imam Bukhari dan menjelaskan bahawa ia meriwayatkan hadis darinya dalam beberapa tempat. Ammar bin Marzuq dah. Okay, kalimah jika ditempatkan sebagai penjaga, ia menjalankan tugasnya. Maknanya adalah jika ditempatkan sebagai pasukan berjaga, penjagalah, jaga batas, jaga apa, maka ia mendapatkan pahala berjaga jalan Allah. Ada yang mengatakan maknanya adalah untuk mengagungkannya lah. Artinya jika ditempatkan sebagai pasukan penjaga, maka ia benar-benar memikul tugas luar biasa berat tersebut lah. Pasal jaga duduk depan ni, kalau kena dulu dah. Kerana itu ia diminta untuk mempersiapkan semua keperluan dan fokus terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Risiko tinggi tu dia jalan tugas. Keutamaan mempersiapkan kuda untuk jihad fi sabilillah. Allah Taala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'addu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Ya, siapkanlah untuk menghadapi mereka kafir, kita lawan perang ni, kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang tambak untuk berperang yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Surat Al-Fajr itu perlu. Jadi kita wajib sediakan kelengkapan ketenteraan sehingga orang kafir takut. Zaman dulu juga kuda lah, zaman ni boleh lah. Kapten kembar, kau jet perang, kau peluru pandu, kau kita kena ready awal-awal biar habis banyak persediaan untuk menghadapi perang. Okey, hadis ni atau jabdua Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2803 meriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shima'ahu wa riyahu wa warawsahu wa bawlahu fi mizanihi yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mewakafkan, yakni menginfakkan kuda jalan Allah. Dia kenderaan jalan Allah lah kuda ni. Dengan penuh iman dan membenarkan janjinya, janji Allah ni, dia percayalah membenarkan janji Allah. Maka apa yang mengenyangkannya dan menghilangkan hausnya, kotoran dan kencingnya akan menjadi timbang kebaikan baginya di hari kiamat. Ada soalnya. Makan boleh pahala, minum pun boleh pahala, berak boleh pahala, kecing boleh pahala, gitu lah. Jadi dia masukkan dalam pahalanya bukan kotorannya akan timbang. Dalam hadis ini maksud juga ada keterangan seorang akan diberi pahala berdasarkan niatnya. Sebagaimana orang yang melakukan amal nukil dari Fathul Bari. Jadi orang jihad fi sabilillah ni berak kecing dia apa boleh pahala. Makan boleh pahala, minum air boleh pahala, kecing berak pun boleh pahala dah. Kerana dia dalam persediaan menghadapi jihad lah pergi dah. Dah guna penuh iman dan membenarkan janjinya dah, janji Allah. Maka dia percaya dah, dia benar ke Allah janji betul dia kata dah. Dia pun sanggup mati fi sabilillah. Ini hadis riwayat Bukhari. Atraf hadis. Tengok hadis riwayat An-Nasa'i jilid 6 muka surat 25. Ahmad jilid 2 muka surat 34, Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah jilid 10 muka surat 338, Abu Ya'la 1568 dan Al-Bahaqi jilid 10 muka surat 16. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid 6 muka surat 68 berkata, dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya mewakafkan kuda, wakaf kuda untuk membela kaum muslimin. Boleh pula diambil hukum tentang bolehnya wakaf selain dari kuda, seperti alat-alat untuk mengangkut, dan ini lebih utamalah pada zaman now ni dah. Senjata perang, kereta kembar apa ikutlah, yang penting persenjataan yang lengkap untuk kerajaan Islam dah. Hadis ke-73 Imam Ahmad rahimahullah jilid 4 muka surat 64 meriwayatkan.
Ini muka ni 9 berkatakan an rajulun minal ansari 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khailu thalathatun farasun yarbituhu ar-rajulu fi sabilillah azza wa jalla fathamanuhu ajrun wa rukubuhu ajrun wa 'ariyatuhu ajrun wa 'alafuhu ajrun wa farasun yughaliqu 'alaihi ar-rajulu yurahinu fathamanuhu wizrun wa 'alafuhu wizrun wa farasun lil bitnati fa'asa ayyakuna sadadan minal faqri insyaallah ta'ala. Dari salah seorang sahabat Ansar, sahabat Madinah dah, Ansar ni penolong dah. Dari Nabi SAW beliau bersabda, kuda itu ada 3 macam. Pertama, kuda yang digunakan seseorang untuk jihad fi sabilillah. Maka harganya adalah pahala, menungganginya pahala. Harga beli kuda, beli senjata, kenderaan ni pahala lah. Menungganginya pun boleh pahala, meminjamkannya pun boleh pahala, dan makanannya kuda untuk makan kuda, minyak kereta ke apa, kereta kembar ke apa, dah pahala dah. Kedua, kuda yang digunakan untuk bertaruh, maka harga dan makanannya dosa dah. Untuk judi berdosa dah. Ketiga, kuda ini simpan, semoga menjadi penutup dari kefikirannya, insya-Allah. Jadi pegang kuda tak ada gagap apa dah. Simpan saja untuk pergi, tapi insya-Allah boleh pahala juga dah pegang kuda. Hadis sahih. Ni hadis riwayat Ahmad lah. Abu Amr Asy-Syaibani. Okey, Abu Amr Asy-Syaibani adalah Sa'ad bin Iyas, seorang tabi'in besar lah. Ia beratkan dari para sahabat terkemuka seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dan lainnya. Okey, hadis ni atas lepas. Hadis yang terdapat Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2371 mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khailu li thalathatin li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun fa amma alladhi lahu ajrun farajulun rabataha fi sabilillah fa atal فربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة وما أصابت في طيالها من المرج أو الروضة كادت له حسنات ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أوراسها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا فلم ينسى حق الله في رقابها وزهورها فهي له كذلك سترا ورجل ربطها فخرا ورياء ودواء لأهل الإسلام فهي وزر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, kuda bagi 3 orang menjadi pahala, keperluan hidup dan membawa dosa bagi seorang. Jadi ada boleh pahala, ada boleh sekadar boleh hidup. Dan ada setengah tu boleh dosa pegang kuda dah, pegang kenderaan. Kuda yang menjadi pahala bagi seorang lelaki adalah kuda yang ditambatkan untuk jihad fisabilillah. Kuda kenderaan yang guna untuk fisabilillah perang. Kuda yang berlari ke tempat landai atau ke tempat tinggi, tidaklah tali kekalnya mengarah baik ke tanah landai maupun ke dataran tinggi. Malaikat akan tulis kebaikan baginya. Boleh pahala berlaku. Gunung gimana, naik turun bukit ke apa pun boleh pahala. Naik kuda kenderaan yang digunakan untuk jihad. Jika talinya putus, ia berlari dengan cepat 1 keliling atau 2 kali, maka jejak langkahnya atau kotorannya akan menjadi kebaikan baginya. Dah. Langkah kuda boleh pahala dah. Begok kecing kuda pun boleh pahala pada tuan dia yang guna untuk perjalanan fisabilillah. Jika ia melewati sungai lalu minum daripadanya dari sungai, padahal ia tidak bermaksud memberinya minum, hal tersebut menjadi kebaikan baginya. Boleh pahala juga. Minum sungai pun boleh pahala dah. Kuda semacam ini menjadi ladang pahala bagi pemiliknya. Laki-laki yang menambahkan kudanya untuk menjaga kehormatan tanpa melupakan hak Allah atas kuda tersebut, maka ia akan menjadi tabir penutup baginya. Laki-laki yang menambahkan kudanya kerana kesombongan
dan kerana riak kepada kaum muslimin, maka akan menjadi dosa baginya dah. Kuda kalau juga kenderaan lah, kereta dah. Kereta beli kalau dia untuk tunai kewajipan dah. Hak Allah dah. Bagi semaya kenderaan, bagi kebaikan. Tapi kalau dia beli kereta Belfire ke apa, nak suruh dah, nak suruh orang puji dia, bukan kerana keperluan, dia boleh dosa pula dah. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keldai dah. Rasulullah SAW tanya tentang keldai. Beliau menjawab, tidak ada ayat yang turunkan kepadaku mengenai hal ini, melainkan ayat menggabungkan dan mendiri dalam hukumnya. Pada siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Yang berhasil mengerjakan kejahatan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Az-Zalah ayat 7 hingga 8 ada sahih. Jadi cerita ni, pera keldai ke, pera kuda ke, matlamat je, tengok fungsi dia lah. Lagi banyak fungsi kebaikan untuk perjuangan Islam, maka lagi besarlah pahala, gitulah. Dan tidak ada tak boleh pahala langsung, tak boleh dosa langsung, tidak, dia tengok. Kalau untuk kebaikan boleh pahala, untuk dosa boleh dosa dah. Hadis ni hadis riwayat Bukhari. Atraf hadis ataupun tempat-tempat lain hadis ni boleh kita tengok pada hadis riwayat Muslim 937, At-Tirmizi 1936, An-Nasa'i jilid 6 215 hingga 217, Ibnu Majah 2788, Ahmad jilid 2 383 403 dan Al-Baqi jilid 4 81 119 dan jilid 10 115. Al-Hafiz Ibn Hajar sekalian dalam Fathul Bari jilid 6 175 berkata, sabda beliau, kuda itu bagi 3 orang, sisi perbatasan atas 3. Kerana orang yang melihara kuda biasanya dipelihara untuk tunggangan atau untuk perdagangan, untuk bisnes lah, dan nego dah. Kedua hal ini terkadang digunakan untuk taat, dan inilah sisi pertama untuk kebaikan, untuk taat pada Allah lah. Terkadang untuk maksiat apa ada kenderaan ni lah, kuda ke apa, dan ini sisi ketiga. Atau tanpa niat apa pun, maka ini sisi kedua lah. Tak ada niat ke apa saja dah. Maksudnya jika ia disertai niat taat pada Allah Ta'ala, maka ia berada jannah Allah. Inilah sisi pertama. Kalau kita beli kereta ke apa untuk buat kebaikan, ketaatan di masjid untuk buat kebaikan, maka boleh pahala. Atau disertai maksiat, inilah sisi ketiga, untuk buat pergi tempat maksiat ni, tempat judi, tempat berdisko, tempat maksiat. Ataupun untuk riak dan sum'ah, itu ada segabung nak senyuh dia. Beli apa, beli kereta ni nak tunjuklah kereta kita kaya dah. Jika tidak disertai dengan taat atau maksiat, maka ia mubah. Dan inilah sisi yang kedua. Dah, taat apa tidak, maksiat apa tidak, dia haruslah dah. Ia tidak menjadi ladang pahala, tidak pula menjadi kumpulan dosa baginya. Wallahu a'lam. Tentang kuda, menafkahinya, nafkah bagi makan kuda apa dan lain-lainnya. Kuda pada ubur-uburnya, pada kuda ini terdapat kebaikan dan keberkahan, serta keutamaan berjihad dengannya dengan kuda lah. Zaman dulu kuda zaman ni ikutlah kita kias dengan kenderaan-kenderaan moden untuk peperangan ni. Hadis ke-75 Imam Bukhari rahimahullah nombor 2850 dalam Sahih Bukhari meriwayatkan, An Urwah bin Al-Ja'di 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Fi riwayat al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamati al-ajru wal maghnam. Dari Urwah bin Al-Ja'd dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kuda itu pada ubur-uburnya terikat kebaikan hingga hari kiamat. Daripada kepala kuda tu ada kebaikan hingga hari kiamat. Dalam riwayat lain, kuda itu pada umumnya terikat kebaikan hingga hari kiamat, berupa pahala dan kekayaan. Pahala pun boleh, kaya pun boleh, ada kuda. Hadis sahih. Hadis Bukhari lah. Atrah dia boleh tengok pada hadis Muslim 1873 999. At-Tirmizi 1604, An-Nasa'i jilid 6 muka 202. Ibnu Majah 1305 dengan tambahan Ahmad jilid 4 375 376, dan ia memiliki riwayat yang banyak. Al-Bahaqi jilid 6 309 dan jilid 9 156. Tabrani jilid 17 nombor 396 hingga 399, 401 402 404. Dan Tayalisi 96 dengan tahqiq penulis. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari jilid 6 66 hingga 67 berkata, jadi masuk dengan ubun-ubun ni adalah rambut yang tergerai di ubun-ubun kuda, di kepala kuda, atas kepala kuda tu ada rambut Nah.
Al-Khattabi dalamnya berkata disebutkan ubun secara khusus kerana adanya di depan sebagai isyarat bahawa kebaikan keutamaan ada pada bahagian terdepan yang berlawan dengan musuh. Maksudnya orang kepala depan bertentang dengan musuh ni mula pergi dengan musuh depan sekali, maka dia ada lebih pahala besar lagi. Bukan di belakang kerana mengandungi isyarat melarikan diri. Kalau belakang ni ada isyarat lari diri ataupun dia risiko rendah lah. Depan ni kalau mati dia dulu tak. Kemudian yang berkata ditafsirkan dengan pahala dan kekayaan hanya ada pada kuda yang digunakan untuk jihad. Ada. Dalam hadis ni ada anjuran berjihad dengan menggunakan kuda. Ibn Abdul Bar berkata hadis ini merupakan isyarat keutamaan kuda daripada jenis binatang lainnya. Dan tidak pernah Nabi SAW mengucapkan sesuatu selain kuda seperti ucapan. Jadi kuda ni dah ambil dulu kak. Yang paling berguna lah, lebih hebat daripada unta. Hebat daripada kuda. Apa? Kuda lah kira laju, paling laju dia, paling berguna untuk perang ni. Ya. Di hadis ni 177. Ibn Majah rahimahullah dalam Sunan Ibn Majah nombor 2305 berkata, An Urwatul Bariqi yarfa'uhu qadal ibilu izzun li ahliha wal qadamu barakatun wal khairu ma'kudun fi nawasil khayli ila yaumil qiyamah. Jadi Urwa Al-Bariqi yang marfu'kan mengangkat hadis ini sampai ke Nabi lah. Marfu'kan hadis ini hingga ke Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, untuk itu adalah kemuliaan bagi pemiliknya, kambing adalah keberkahan, sementara kuda pada ububunya terikat kebaikan hingga hari kiamat. Dah. Hadis sahih. Hadis ni hadis riwayat Ibn Majah. Nah. Jadi sini no, unta tu mulia dah pemilik dia dah. Sedih kata Allah ni kata macam sedih dah. Dah. Jadi mulia dah. Kambing tu berkah lah. Tapi kuda ni lebih hebat sebabnya boleh sangat paling berguna untuk perang. Zaman ni kita kata jet lah ada paling berguna ni. Jadi kuda ni paling berguna pada masa dulu kan untuk peperangan. Sampai kiamat pun terikat kebaikan kerana pahala berterusan kerana besar fungsinya dan besar jasanya pada tentera Islam ni. Ini hadis ni hadis Ibn Majah. Boleh rujuk pada atraf tempat hadis lain iaitu Abu Ya'la ni boleh patut dapat Amir adalah Amir Al-Sya'bi. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid 6 musanad 5 mensyaratkan riwayat ini kepada Al-Barqani dalam Mustakhraj. Dan Al-Hafiz mengatakan bahawa Al-Humaydi memberi peringatan terhadap riwayat ini. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis Urwah di atas. Dalam bab alamat nubuwah dalam Sahih Bukhari disebutkan. Jadi masuk dengan Urwah adalah Urwah bin Ja'ad. Ia banyak mengikat kuda. Urwah bin Ja'ad ni banyak kuda lah. Hingga perawi hadis berkata, aku melihat Urwah mengikat ini menambahkan 70 ekor kuda di rumahnya. Jadi ekor kuda untuk jihad ni banyak sangat dah untuk kebaikan. Hadis tentang kebaikan yang terikat pada ubun kuda diriwayatkan dari 18 orang sahabat sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kerana itu tidak perlu mengulas semuanya. Wallahu alam, yang kami sebutkan hanyalah yang memberi tambahan faedah insya-Allah. Okey, hadis kena 77. Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2801 mereka. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barakatuh fi nawasil khayl. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkahan itu ada pada ubu-ubu kuda, ada kepala kuda, atas kepala kuda tu berkat. Sahih. Ni hadis riwayat Bukhari. Atrah ni tempat lain boleh tengok hadisnya pada hadis riwayat Muslim 1874. An-Nasa'i jilid 6 221, Ahmad jilid 3 114 107 171. Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah jilid 10 305 dan Abu Ya'la 4173. Muhaqqiq Musnad Abu Ya'la mengatakan jadi dimasukkan adalah kuda yang digunakan untuk jihad. Jadi dipakai untuk memerangi musuh atau ditambahkan untuk jihad. Jadi kuda yang dimasukkan adalah kuda yang digunakan untuk keperluan jihad dalam setiap masa. Jadi kuda ni boleh pahala tak pergi perang lagi pun. Sebelum pergi lagi pun persiapan kuda tu jadi pahala yang besar bagi dia. Jika kita telah tahu bahawa jihad fi sabilillah adalah melakukan tindakan untuk membebaskan manusia dari penghambaan ubudiyah kepada materi, harta benda lah, individu dan pemikiran kerana Allah SWT dah. Jadi dia pergi-pergi Islam ni untuk bebaskan orang kafir daripada sembah syirik, pada sembah harta, sembah individu, sembah mikir, sembah berhala ke apa. Kerana Allah Ta'ala kita pergi tu supaya mereka kembali pada Allah, sembah Allah saja, telah menyiapkan segala sesuatu untuknya.
Jika mengetahui semua itu, maka kita akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan untuk pemeliharaan tanah air sebagai kemuliaan, keamanan dan perlindungan dari segala pengaruh baik pemikiran maupun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. As-Sundi dalam komentarnya terhadap Sunan Nasa'i dah, syarah Sunan Nasa'i lah, berkata, yang dimaksud dengan keberkahan adalah kebaikan yang kekal. Hadis kena 78. Imam Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim dalam nombor 1872 meriwayatkan An Jarir bin Abdullah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalwi nasiyata farasin bi isma'ihi wa huwa yaqulu al-khailu ma'qudun bi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamati al-ajru wal ghanimah. Dari Jarir bin Abdullah yang berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengusap ubun kuda, usap kepala kuda dengan jemarinya, dengan jari-jari dia. Seraya baginda SAW bersabda, kebaikan itu terikat pada ubun kuda hingga hari kiamat berupa pahala dan ghanimah. Itu beruntungnya lah atau rapat siapa dia. Nah, hadis sahih. Ini hadis riwayat Muslim lah. Atrahnya beliau tengok ajaran Nasa'i jilid 6 muka 21 dan Ahmad jilid 4 muka 31 dan Halafas Nasa'i meniup ubun kuda dah. Kepala kuda. Dalam syarah Nasa'i disebutkan artinya selalu menyertainya, terikat dengannya, seakan-akan kebaikan itu tergantung dan diikat pada ubun kuda. Demikian disebutkan dalam Majma' Zawaid. Kuda merupakan sebab untuk mendapatkan kebaikan bagi pemiliknya sehingga kuda identik sama dengan kebaikan. Pasal kuda ni masa tu memang banyak digunakan untuk jihad perang fisabilillah. Kalau ni ikutlah kita kiyah dengan seumpama kuda lah, kenderaan kau gapo senjata ke apa. Okey, di antara keutamaan jihad dengan berkuda dan bagi kuda mendapatkan dua bahagian. Hadis kena 79. Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2863 meriwayatkan Ali bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil farasi sahmaini wa li sahibihi sahman. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjadikan menentukan untuk kuda dua bahagian dan untuk pemiliknya satu bahagian. Nah, ada kuda ni tahulah hendak bahagian apa pahala ke apa tu. Jadi ada dua bahagian dan untuk pemilik kuda tu satu bahagian. Wa qala Malikun yushamu lil khayli wal baradhini minha liqadihi wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa la yushamu li akthar min farasin. Malik berkata yang diberi bahagian adalah kuda untuk berperang. Perang untuk perang dan untuk kuda gunung dah. Diberi bahagian tu kuda perang untuk perang dan kuda gunung dah. Berdasarkan firman Allah wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kamu menungganginya. Surah An-Nahl ayat 8. Sementara lebih dari satu kuda tidak diberi bahagian. Geladah kata. Okey, Barazin bentuk jamak dari kata barzun yang maksudkan adalah kuda yang berperawakan ramping. Kuda ramping dah. Yang paling banyak didatangkan dari Romawi dah. Dia memiliki kekuatan untuk berjalan di antara celah-celah bukit, gunung dan lembah. Kuda besar lah, kuda untuk perang. Berbeza dengan kuda-kuda Arab. Mungkin kecil sikit ni. Fathul Bari. Kuda Eropah ni besar gagah lagi dah. Okey, habis itu dah. Dalam riwayat Bukhari yang kedua 4408. Qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybara lil farasi sahmaini walil rajili sahman. Qala ya'ni Ubaidullah bin Umar fasarrahu Nafi'un faqala idza kana ma'a ar-rajuli farasun falahu thalathatu ashumin fa in lam yakun lahu farasun falam sahmun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta. Rasulullah SAW membagikan harta rampasan pada perang Khaybar. Untuk kuda dua bahagian dan untuk pejalan kaki satu bahagian. Orang hak pakai kuda bawa kuda ni terpaksa pergi je boleh dua kali ganda sebab dia sangat berguna untuk pergi dah. Abdullah bin Umar berkata, Nafi' mentafsirkannya dan berkata, jika seorang memiliki kuda maka ia mendapat tiga bahagian. Jika tidak memiliki kuda maka ia hanya mendapat satu bahagian saja. Hadis sahih. Ini hadis riwayat Bukhari ni. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid 6 muka 8 berkata, Ibn Battal berkata, sisi hujah berargumentasi ini, sisi hujah berhujah dari ayat di atas surah An-Nahl 8 adalah bahawa Allah SWT memberikan kurnia kepada manusia untuk menaiki kuda. Rasulullah SAW telah memberikan bahagian tersendiri untuk kuda tersebut.
Nama kuda khail boleh digunakan untuk barzun dan al-hajin. Berbeza dengan al-bighal dan al-hamir keldan. Seakan-akan ini mencakupi semua yang digunakan dari jenis yang telah disebutkan. Kerana Allah memang telah menciptakan demikian kudanya. Jika tidak ada pernyataan jelas yang menunjukkan kepada al-barzun dan al-hajin dalam ayat tersebut, maka secara otomatiklah keduanya masuk dalam keumuman kata khail kuda dah. Jadi jenis kuda lah nak. Khail ni kuda biasa semua sekali lah. Barzun dan hajin ni tertentu dah. Jenis-jenis kuda lah. Bahasa Arab ni bahasa yang kaya, ada istilah tertentu untuk kuda. Al-hajin adalah kuda yang salah satu induknya berasal dari Arab, sementara yang lain ajam non Arab dah. Capur lah ni hajin ni. Nah, beberapa asar menyebutkan bahawa kuda Arab mendapat dua bahagian dan kuda al-hajin campuran mendapat satu bahagian saja, tapi pendapat ini lemahlah dah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memiliki kuda dan menyiapkan kuda ni untuk jihad fi sabilillah. Kerana pada jihad ada keberkahan, meninggikan kalimah Allah dan perkuat kewibawaan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, "Wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum." Dari kuda-kuda yang tambak untuk berperang yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Surah Al-Anfal ini perlu. Jadi kita sejak perang ni, kelengkapan perang ni, tak perang pun paling kurang pun untuk menggerunkan musuh Allah. Dia kecut perut dia, tidak aman kita dah. Okey, hadis di atas juga diriwayatkan oleh Muslim 1362, Abu Daud 2303, At-Tirmizi 1054, Ibnu Majah 2804 dan Ahmad 2262. Okey, hadis kena kata 80. Imam Nasa'i rahimahullah 628 meriwayatkan an Abdullah bin Zubair يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام 4 أسهم سهما للزبير وسهم ذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس. Dari Abdullah bin Zubair yang berkata, Rasulullah SAW pada perang Khaybar membahagikan 4 bahagian pada Az-Zubair bin Al-Awwam. 1 bahagian untuk Az-Zubair dan 1 bahagian untuk keluarganya. Safiyah binti Abdul Muttalib Ibnu Zubair ada 2 bahagian untuk kudanya ni. Jadi ada Ibu Zubair ni, Safiyah binti Abdul Muttalib ni, dia ada cara kuda. Dia hotel tu cara kuda dia boleh pergi juga walaupun dia tak pergi perang dah. Ada bahagian untuk orang yang tak pergi perang tapi dia mempersiapkan kelengkapan perang termasuk kuda ni. Hadis ni Hasan tu dah. Okey, mencintai kuda. Hadis kena kata 1, Imam Nasa'i rahimahullah jilid 6 surah 17 hingga 18 meriwayatkan an Anas qala lam yakun syai'un ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da an-nisa'i min al-khayl. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain wanita selain kuda. Hadis Hasan, hadis riwayat Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i jilid 6 surah 17 hingga 18 dan jilid 762. Dia berkata Hamad bin Hafs menyampaikan kepadaku dari Abdullah dari ayahnya hadis Hasan. Okey, keutamaan membiayai kuda fi sabilillah. Hadis yang terdapat 2 Abu Ya'la dan Musnad. Abu Ya'la nombor 1014 meriwayatkan An Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khairu ma'qudun binawasi al-khairi ila yaumil qiyamah wa mathalul munfiqi 'alaiha kal mutakaffifi bis-sadaqati wa zada Ibn Hibban faqulna li Ma'mar mal mutakaffifu bis-sadaqati qala alladhi yu'ti bi kaffi. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan itu selalu menyertai ubun-ubun kuda, kepala kuda lah, hinggalah ke hari kiamat. Dan perumpamaan orang yang membiayainya adalah seperti orang yang bersedekah. Pera kuda, jaga kuda, beri nafkah kuda ni macam dia sedekah. Ibn Hibban menambahkan, kami bertanya pada Ma'mar apa yang dimaksudkan dengan mutakaffif bisedekah. Dia menjawab orang yang memberi sedekah dengan tangannya dah. Mutakaffif bisedekah macam sedekah dengan tangannya, pahala besar lagi lah. Hadis sahih. Ni hadis riwayat Abu Ya'la dah. Atrah dia boleh tengok hadis riwayat Ibn Hibban 1036 dalam Mawarid. Syekh guru Abu Ya'la iaitu Abdullah bin Ar-Rumi adalah Abdullah bin Muhammad Al-Yamami. Sehingga di Baghdad dia dikenal dengan Ibn Rumi. Nama ayahnya adalah Umar.
ia adalah perawi saduk. Boleh dah hati tak nipu mana nak. Sebagian taqrib, tetapi Ibn Abi As-Sara menyertai riwayatnya lah. Sokong lah. Sebagaimana dikeluarkan oleh Ibn Hibban. Ya, hadis ni adalah 3. Abu Daud rahimahullah nombor 4889 beratkan. An Qais bin Bishr al-Taghlibi qala akhbarani abi. Fakana jalisan li Abi Darda qala kana bi Dimashq rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Ibn al-Hanzalah. يقال له ابن الحنظلية. الحديث موصولا. ففيه فقال له أبو درداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبلها. Ini hadir Abu Daud. Dari Qais bin Bishr al-Taghlibi, dari ayahnya ketika ia berada di tempat Abu Darda, ia berkata, di Damaskus di Syria ni ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang biasa dipanggil Ibnu Al-Hanzaliyah. Ibnu Al-Hanzaliyah diceritakan sangat panjang lah. Di dalamnya Abu Darda berkata kepadanya, ajarkanlah pada kami satu kalimah yang bermanfaat, yang berguna bagi kami dan tidak akan membahayakan anda. Ia menjawab, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menafkahi kuda fisabilillah seperti orang yang selalu membuka tangannya untuk bersedekah. Dia tidak pernah menutupinya dah, ada soal. Jadi dia jaga kuda, pegang kuda, memakai kuda seolah dia sedekah tak berhenti dah. Buka tangan dah. Ada soal. Ni hadir riwayat Abu Daud. Atrah boleh tengok tempat lain, hadir Ahmad jilid 4 139 hingga 110. Al-Hakim jilid 2 91 hingga 92. Tetapi Ibn Hibban meriwayatkan hadis ni 1935 dalam Mawarid dari Abu Kabsyah secara marfu' dengan lafaz Al-khairu ma'kudun fi nawasiha al-khairu wa ahluha ma'anuna 'alaiha wal munfiqu 'anha kal basiti yadahu bis sadaqati. Kuda itu selalu disertai kebaikan pada ubur-uburnya dan pemiliknya mendapatkan pertolongan kerananya. Dan orang yang menafkahi kuda, pegang kuda, jaga kuda, memakai kuda bagaikan orang yang selalu membuka tangannya untuk bersedekah, seperti tak berhenti sedekah. Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim di 2 muka 100 sanadnya hasan dan ia memiliki syahid penguat hadis yang panjang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia terdapat dalam Musnad Imam Ahmad jilid 3 muka 37. Setakat itulah perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.